Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai dengan topik kritikan sastra bagi kod BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, iaitu tugasan yang kedua, persembahan kumpulan. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan dahulu. Sastera atau juga dipanggil sebagai pesuratan merujuk kepada hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Jadi segala pengucapan yang indah, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun tidak, wujud dalam kalangan masyarakat manusia. Jadi ia adalah satu ekspresi diri manusia dan juga manifestasi nilai estetika manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Jadi secara umumnya kesusasteraan Melayu ini terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah tradisional dan yang kedua ialah moden. Dalam kedua-dua kategori ini mempunyai dua pula genre. Yang pertama adalah genre prosa dan juga genre puisi, serta mampu untuk menggambarkan cara hidup ataupun budaya Melayu, serta dapat membezakan ciri-ciri kebudayaan dan juga kesusasteraan Melayu ini. Seterusnya, kita pergi pula kepada kritikan sastra. Kritikan sastra ini merangkumi kegiatan melakukan penilaian, penafsiran, penganalisisan, penerimaan, tanggapan dan juga hukuman ataupun teguran terhadap teks sastra ataupun hasil karya kreatif. Jadi menurut Abdul Halim Ali pada tahun 2006, beliau mengatakan bahawa kritikan sastra ini juga memberi tumpuan kepada perihalan, penafsiran dan juga penilaian tentang makna dan kesan karya kesusasteraan ini kepada pembaca. Dan kritikan juga dapat difahamkan sebagai melaksanakan prinsip-prinsip ataupun dipanggil sebagai dasar sesebuah teori dalam menilai sesuatu karya itu. Manakala kalau dalam konteks yang lain, istilah kritikan juga memberikan makna tentangan ataupun pencanggahan terhadap sesuatu perkara yang dijadikan sebagai bahan kritikan. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada jenis kritikan sastra sebelum kita memperincikan ataupun menganalisis terhadap cerpen yang telah kami pilih. Jadi kritikan sastra ini mempunyai 6 jenis kritikan. Yang pertama ialah kritikan pandangan, iaitu kritikan yang mengemukakan pandangan yang membina terhadap karya yang kita kritik. Jadi kritikan ini sebenarnya bukanlah teguran yang memburuk-burukkan sesuatu karya itu, tapi semata-mata adalah untuk penelitian yang menggunakan kewajaran dan penuh rasional dalam menelitikan sesuatu karya itu. Yang kedua, kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini sebenarnya memberi penghormatan dan juga pujian serta penghargaan terhadap sesuatu perkara yang terdapat dalam karya tersebut. Jadi kritikan sanjungan ini lebihkan kepada memuji karya, memuji karya dan pengarangnya yang menyelahkan pemikiran yang bernas di samping menampilkan elemen dalaman yang menarik dan juga baik. Yang ketiga adalah kritikan saranan. Kritikan saranan ini cenderung kepada menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan ataupun memantapkan lagi unsur-unsur yang membina sesebuah karya tersebut, sama ada dari sisi teknik seumpamanya. Dan saranan yang dikemukakan dalam suatu karya itu dijadikan sebagai garis panduan kepada pengarang. Jenis kritikan sastra yang keempat ialah kritikan teguran, di mana dalam kritikan teguran ini adalah untuk mengkritik dan juga memberi peringatan secara ikhlas dan juga telus. Bukan itu sahaja, malah kritikan teguran ini juga adalah untuk memperlihatkan kekuatan ataupun kelemahan karya oleh pengkritik tersebut. Dan bukan itu sahaja, kritikan teguran juga adalah untuk membolehkan pengarang mengambil tindakan dalam menghasilkan karya yang lebih baik pada masa akan datang. Seterusnya, jenis kritikan sastra yang kelima iaitu kritikan penganalisisan, di mana dalam kritikan ini adalah untuk meneliti secara mendalam untuk memperolehi sesuatu maklumat. Pengkritik juga perlu hendaklah benar-benar memahami jalan cerita ataupun perkara yang hendak disampaikan, dan keadaan itu membolehkan pengkritik dalam menghasilkan kritikan yang jelas dan juga baik.
Seterusnya, jenis kritikan sastra yang terakhir ialah kritikan penilaian, di mana dalam kritikan ini, pengkritik hendaklah menilai dari segi isi atau mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang itu sendiri melalui cerita-cerita. Seterusnya, pengkritik juga harus adil dan saksama serta mengemukakan hujah yang relevan dan konkret sebelum memberikan justifikasinya. Pergi pula kepada sinopsis ataupun ringkasan daripada cerpen Tak Sial Tak Bertuah tersebut. Berikutan merupakan sinopsis di mana satu hal yang amat nyata bersangkutan dengan aspek kebahasaan ialah cerpen yang menggambarkan secara jelas dan jujur tentang penggunaan bahasa Malaysia sebagai medium ekspresi, di mana dalam cerpen ini menggunakan bahasa Malaysia dan mudah difahami. Seterusnya, begitulah cara penceritaan cerita pendek Tak Sial Tak Bertuah yang mengakibatkan seorang lelaki tua berbangsa Cina yang tidak mahu mengalah tentang kebudayaan dan juga perasaan orang lain. Hal ini memberikan kesan buruk kepada Casu yang merupakan watak utama akibat sikap mementingkan diri sendiri apabila ditimpa musibah. Ringkasnya, Casu berada dalam kesusahan apabila memanjat pokok tal, lalu siga yang digunakan olehnya ditanduk oleh seekor kerbau dan membuatnya berada di atas pokok sementara menunggu ketibaan orang untuk meminta pertolongan. Semasa menunggu pertolongan, pelbagai kisah silam yang berlaku diingati kembali oleh Casu. Antaranya adalah seperti teringat tentang perbualan dengan isterinya, kawan baiknya dahulu dan sebagainya. Lihat dulu kepada kritikan penilaian yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Antaranya ialah konsepnya mementingkan budaya sendiri sehingga tidak mempedulikan pendapat orang lain. Hal ini kerana Casu itu merupakan seorang yang berbangsa Cina. Seterusnya, terdapat nilai keberanian seperti mengungkapkan permohonan maaf dan juga mengaku kesilapan sendiri yang berada pada akhir cerita, di mana Casu ini mengetahui dan juga mengakui salah beliau. Seterusnya, yang terakhir ialah sentiasa semangat untuk melakukan aktiviti harian walaupun kudrat di badan sudah tidak mampu jika memikirkan usia Casu kerana Casu ini sudah berusia dalam 70-an. Di situ terdapat beberapa petikan untuk menggambarkan kritikan penilaian. Seterusnya, kita pergi pula kepada kritikan penganalisisan, di mana dalam cerpen ini terdapat bahasa, permulaan, jalan cerita tetapi pengakhiran cerita yang agak tergantung. Hal ini disebabkan pembaca tidak dapat mengetahui bagaimana cerita di akhir tersebut. Daripada aspek gaya bahasa, walaupun penggunaan bahasa dan kosakata yang meluas dalam cerpen ini, tetapi perkataan-perkataan tersebut tidaklah menyukarkan pembaca untuk memahami jalan cerita tersebut sehingga akhir. Seterusnya, umum diketahui bahawa cerpen ini merupakan karya untuk dibaca dan juga dihayati oleh orang dewasa dan bukannya untuk kanak-kanak. Seterusnya, gaya bahasa yang digunakan jelaslah dapat memudahkan orang dewasa untuk mengetahui jalan cerita yang hendak disampaikan. Sebagai contoh, ayat yang terdapat di dalam cerpen pendek ini ialah Casu merenung jauh sambil mengatur langkah dengan rapi meniti batas yang kurang sempurna. Sekali-sekala tapak kakinya terjelus ke dalam petak sawah apabila ekor batang buluh yang dipikulnya tersangkut jerami pada yang masih belum tumbang. Baiklah, setelah Natrah telah memberi penghujahan mengenai dengan kritikan penganalisisan dan juga penilaian, jadi kali ini saya akan berhujah pula berkaitan dengan kritikan teguran dalam cerpen ini. Jadi berdasarkan cerpen yang telah kami kaji, iaitu dengan tajuk Tak Sial Tak Bertuah yang telah ditulis oleh Deng HC ini, jadi cerpen ini sebenarnya banyak menggunakan banyak mengaitkan dengan emosi yang marah dan juga tidak sopan daripada aspek penggunaan kata-kata yang kasar dalam karya ini. Jadi hal ini akan membuatkan para pembaca merasakan tidak sesuai untuk dibaca kerana mereka akan mudah terikut dengan teks-teks yang telah ditulis dalam cerpen ini. Jadi tiga contoh yang telah saya sunting di sini, iaitu yang pertama halaman yang ke-6. Contohnya di situ pengkarya telah menulis sial lagi, sial, bodoh. Dia perkataan ini adalah perkataan yang kasar. Begitu juga dengan halaman 8, celaka, dan begitu juga dengan halaman yang ke-11.
Jadi perkataan-perkataan ini telah menunjukkan penggunaan kata-kata yang kasar dalam cerpen yang bertajuk Tak Sial Tak Bertuah. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada kritikan pendekatan yang terdapat dalam cerpen ini mempunyai 3, di mana yang pertama ialah pendekatan intristik. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan intristik ni? Pendekatan terhadap karya sastera yang menerapkan teori dan juga kaedah di mana penelitiannya berpremiskan karya sastera itu sendiri, terutamanya dalam menelusuri unsur-unsur dalaman yang membina seperti plot, watak, pewatakan dan juga sudut pandangan dalam cerita tersebut. Baiklah, sebagai contoh dalam novel tersebut ialah watak yang digunakan sebagai watak utama ialah Casu, yang merupakan seorang lelaki tua yang berbangsa Cina yang mempunyai personaliti yang tersendiri. Bukan itu sahaja, latar dalam cerpen ini juga misalnya ialah latar tempat yang hanya menggunakan satu lokasi sebagai tempat utama dalam penceritaan, di mana di atas pokok dan juga di kawasan itu sahaja. Seterusnya, banyak gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini seperti celen, sigai yang mungkin tidak semua orang tahu apakah maksudnya, yang membawa kepada maksud-maksud tertentu dan juga untuk menambahkan ilmu kepada pembaca. Yang kedua pula ialah pendekatan budaya, di mana penelitian terhadap suku kaum dan berlainan bangsa, di antaranya ialah Melayu dan juga Cina. Seterusnya, justru kerjaan ini terfokuskan kepada perilaku watak. Sebagai contoh watak dalam cerpen ialah Casu tidak berminat untuk mengetahui adat resam budaya lain seperti Melayu di dalam cerita pendek Tak Sial Tak Bertuah ini. Casu juga enggan untuk membenarkan penduduk kaum Melayu untuk meminjam tanah lapang dia untuk pesta tanah pertandingan rebana. Malah Casu ingin menjadikan tanah luas tersebut sebagai tapak peternakan babi. Seterusnya, pendekatan terhadap psikologi, di mana dikenali sebagai pendekatan kemanusiaan. Proses penulisan teks melalui pelbagai proses, di mana bermula daripada mencari idea ataupun persediaan, iluminasi dan juga verifikasi. Proses penciptaan melibatkan proses luaran dan juga dalaman seseorang. Di story itu terdapat banyak konflik, tekanan, hambatan dan juga fenomena yang timbul semasa kritikan pendekatan ini dilakukan. Seterusnya, contoh dalam cerpen ialah plot, di mana yang membuatkan Casu teringat tentang peristiwa pergaduhannya bersama isterinya. Seterusnya, yang kedua, plot di mana Casu yang berfikir untuk meminta pertolongan daripada musuh yang pernah digelar sebagai kawan baiknya suatu masa dahulu dan berlaku pergaduhan disebabkan masalah-masalah ataupun isu yang tertentu. Baiklah, kritikan yang terakhir iaitu kritikan saranan. Dalam konteks ini, penulis karya Tak Sial Tak Bertuah tidak sepatutnya meletakkan sikap yang negatif, iaitu mementingkan diri sendiri dalam karya ini. Malah teks ini juga telah mengundang unsur-unsur yang negatif seperti yang telah mempengaruhi, iaitu gaya bahasa, plot, teknik dan watak serta perwatakan yang dimainkan dalam karya ini. Contoh peristiwa ialah di atas ini yang telah saya pun sunting dengan garisan warna kuning. Yang pertama adalah Casu membuat andaian tanpa berfikir panjang, dan juga setiap budaya ada seninya, kau yang jahil. Jadi hal ini telah menunjukkan pengkarya itu telah melibatkan unsur-unsur perkauman yang tidak sepatutnya dikaitkan, kerana akan mencetuskan konflik perkauman. Oleh itu, hal ini sesuai diletakkan sebagai kritikan saranan. Baiklah, yang terakhir kita pergi pula kepada rumusan pemikiran pengarang, di mana sebagai masyarakat sejagat kita hendaklah bersatu hati dalam menerima segala budaya dan juga bangsa kita sesama sendiri. Janganlah kita sesekali bersikap sombong ataupun angkuh jika tidak mahu susah di kemudian hari. Bukan itu sahaja, pengarang juga hendak menyampaikan bahawa jalan cerita ini mempunyai kebaikan dan juga keburukan tertentu terhadap bangsa yang berada di negara kita. Jelaslah di sini bahawa cerpen Tak Sial Tak Bertuah ini menggambarkan jalan cerita yang ringkas tetapi dapat memberikan manfaat dan juga dapat menarik minat kepada pembaca.
Jadi sebagai rumusan, kritikan sastra mampu memberikan impak kepada penambahbaikan dalam sesebuah karya. Dalam hal ini, kritikan sastra juga bertujuan untuk memberikan sanjungan, teguran, pendekatan, saranan dan juga penganalisisan kepada pencipta karya agar menjadikan karya itu sebenarnya lebih berkualiti dan mampu untuk memancing pembaca lebih ramai lagi. Seterusnya, kritikan sastra juga mampu untuk mendorong penambahan idea kepada pengarang untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan jiwa pembaca.